Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam YCam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi geng, untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai 8 pemain JDT yang mungkin boleh dipinjamkan ke pasukan lain pada tahun hadapan. Jadi seperti mana yang kita tahu, pasukan JDT ni gemar meminjamkan pemain-pemain mereka disebabkan mereka ni mempunyai skuad yang cukup besar. Pemain seperti Daniel Ting, Azrin Al-Suha, Syafiq Ahmad, Safawi, Izham Tarmizi antara pemain-pemain yang pernah dipinjamkan pasukan JDT kepada pasukan lain. Jadi siapa pemain-pemain tersebut? Let's check out this video. Yang pertama adalah Adam Nur Azlin, 27 tahun. Adam telah menyertai pasukan JDT pada November 2017 daripada pasukan Selangor. Pada awal kemunculan Adam untuk pasukan JDT boleh dikatakan agak konsisten. Beliau ni banyak juga bermain untuk skuad utama pasukan JDT, namun sayang dalam 2-3 musim ni beliau jarang bermain untuk skuad utama pasukan JDT. Banyak menghabiskan masa untuk bermain dengan skuad JDT 2. Jadi untuk rekod dengan pasukan JDT ni, Adam telah bermain hampir 54 perlawanan dengan skor 1 gol dan hasilkan 3 assist. Dan untuk tahun 2023 ni, beliau hanya bermain 2 perlawanan saja dengan mencatatkan 59 minit permainan. Dan ada ura-ura yang mengatakan yang beliau ni bakal dipinjamkan ke pasukan Perak pada season hadapan. Yang kedua adalah Haziq Nazli, berusia 25 tahun. Haziq telah menyertai JDT pada Disember 2016 daripada pasukan PDRM. Jadi seperti mana yang kita tahu, pada season ni JDT telah meminjamkan Izham Tarmizi ke pasukan Pahang, dan mungkin untuk season hadapan pula mungkin JDT ingin beri minit permainan yang lebih kepada Haziq untuk dipinjamkan. Jadi sepanjang karier beliau bersama dengan pasukan JDT, beliau telah mencatatkan 16 perlawanan dan mencatatkan 10 kali clean sheet, dan pada tahun 2023 ni beliau langsung tidak bermain untuk skuad utama pasukan JDT. Dan ada juga ura-ura yang mengatakan beliau juga bakal dipinjamkan ke pasukan Perak pada season hadapan. Yang ketiga adalah S. Kunalan, berusia 37 tahun. S. Kunalan telah menyertai pasukan JDT pada 2015 daripada pasukan Selangor. Boleh dikatakan antara legenda jugalah untuk pasukan JDT, bersama-sama dengan Safi Rahim dan juga Aidil yang masih kekal lagi bersama dengan pasukan JDT ketika ini. Jadi pada awal kemunculan beliau kat pasukan JDT, boleh dikatakan beliau ni menjadi tonggak utama untuk pasukan JDT lah. Jadi dengan kemasukan Azhar Azmi dan adanya Mat Davis, bagi aku lagi suka S. Kunalan untuk rebut peluang bermain di posisi right back tersebut. Jadi sepanjang karier beliau bersama dengan pasukan JDT, beliau telah bermain hampir 108 perlawanan, skor 1 gol dan hasilkan 14 assist. Dan untuk tahun 2023 ni juga beliau langsung tidak bermain untuk skuad utama pasukan JDT. Pemain yang keempat adalah Daniel Amir, berusia 26 tahun. Daniel Amir telah menyertai pasukan JDT pada Januari 2021 daripada pasukan Felda United. Boleh dikatakan antara prospek masa hadapan lah. Pada usia yang muda ketika sekitar 2017-2018, beliau dikatakan antara prospek masa hadapan. Sebab apa? Ketika itu cara permainan beliau mengawal bahagian tengah cukup sempurna ketika membantu skuad Malaysia bawah 23 tahun. Namun sayang, beliau suka untuk tembus memasuki skuad utama JDT. Banyak bermain untuk skuad JDT 2 sahaja. Sepanjang rekod bersama dengan pasukan JDT, beliau hanya bermain 7 perlawanan dan skor 1 gol untuk skuad utama JDT. Yang kelima adalah Hazwan Bakri, berusia 32 tahun. Jadi Hazwan telah menyertai pasukan JDT pada 2016 daripada pasukan Selangor. Pada awal kemunculan beliau kat pasukan JDT, boleh katakan beliau ni juga menjadi nadi utama, tunjang utama untuk pasukan JDT. Namun selepas banyak pemain import yang berkualiti tinggi, Hazwan suka untuk rebut dalam kesebelasan utama pasukan JDT. Dan selepas itu beliau ni banyak bermain untuk skuad JDT 2 saja selepas banyak pemain import yang masuk ke skuad JDT utama ni. Jadi sepanjang karier beliau dengan pasukan JDT, beliau bermain hampir 63 perlawanan dengan skor 10 gol. Jadi melalui Instagram beliau baru-baru ni, ada mengatakan yang rumus banyak mengatakan yang mungkin beliau ni bakal tinggalkan JDT. Namun masih menjadi persoalan beliau tinggalkan JDT sebagai pemain pinjaman ataupun terus berpindah terus. Itu yang kita kena tunggu nanti, geng. Pemain yang keenam adalah Syafiq Ahmad, berusia 28 tahun. Syafiq telah menyertai pasukan JDT pada Disember 2017 daripada pasukan Kedah. Jadi sebelum ini juga beliau ni juga pernah dipinjamkan ke pasukan Kedah pada tahun 2022. Hasil loan tersebut boleh dikatakan prestasi Syafiq sedikit meningkat. Sebab apa? Beliau banyak dapat minit permainan kat pasukan Kedah tersebut. Jadi geng, dengan kehadiran Morales, ada ura-ura mengatakan Morales bakal berpindah ke pasukan JDT. Ada juga 3 pemain import penyerang kat pasukan JDT. Bagi aku Syafiq Ahmad ni sesuai lah untuk dipinjamkan. Sebab apa? Kalau kita tengok prestasi semasa beliau pun, beliau boleh dikatakan agak baik. Sayanglah kalau beliau ni kurang minit permainan. Lagi-lagi beliau ni menjadi aset penting untuk membantu skuad kebangsaan.
Jadi sepanjang permainan beliau dengan pasukan JDT, beliau bermain hampir 57 perlawanan, skor 13 gol dan hasilkan 3 assist. Dan untuk tahun 2023 ni, beliau bermain hampir 10 perlawanan untuk skuad utama JDT dan hasilkan 3 assist. Pemain yang ketujuh adalah Soumaré. Soumaré telah berusia 29 tahun pada musim ini, telah menyertai pasukan JDT pada Januari 2021 daripada pasukan Polistero. Jadi kalau korang masih ingat, perpindahan beliau ke pasukan JDT itu menjadi isu panas. Sebab apa? Banyaklah isu-isu viral yang ada katakan yang Polistero itu hanyalah tempat persinggahan Soumaré sebelum ke pasukan JDT. Jadi sepanjang karier beliau dengan pasukan JDT, beliau telah bermain hampir 31 perlawanan, hasilkan 5 gol dan hasilkan 4 assist. Bagi aku Soumaré ni sayang lah. Sebab apa? Kalau kita tengok pada awal kemunculan beliau ketika bermain dengan pasukan PDRM, pasukan Pahang, beliau ni menjadi antara winger terbaik Malaysia pernah kita adalah, sampai kita naturalisasikan beliau. Jadi dengan kehadiran Arif Aiman di posisi right winger, bagi aku memang sukarlah untuk Soumaré fight tempat tersebut. Jadi bagi aku beliau ni adalah calon yang sesuai lah untuk dipinjamkan pada musim hadapan, untuk beliau dapatkan kembali momentum beliau, cara permainan beliau yang pada zaman dulu-dulu, yang mana beliau ni adalah seorang pemain cukup lincah. Pemain yang ke-8 dan yang terakhir adalah Safawi. Jadi Safawi telah berusia 26 tahun pada musim ini, telah menyertai pasukan JDT daripada pasukan D-Team pada Disember 2016. Dan untuk pengetahuan korang, sebelum ni juga beliau ni pernah dipinjamkan sebanyak 2 kali, iaitu ke kelab Portimonense dan juga ke kelab Ratchaburi. Tapi sayang geng, kalau kita tengok prestasi semasa sekarang, prestasi Safawi nampaknya sedikit menurun lah, bukan macam dulu-dulu lagi. Jadi kalau kita tengok usia beliau pun baru berusia 26 tahun, masih muda. Jadi tak terlambat untuk beliau kembali bangkit untuk dapatkan kembali prestasi yang sebenar beliau macam dulu-dulu. Sepanjang bermain untuk pasukan JDT, beliau bermain hampir 117 perlawanan, hasilkan 32 gol dan hasilkan 16 assist. Dan untuk tahun 2023 ni, beliau hanya bermain sekitar 2 hingga 3 perlawanan saja untuk skuad utama pasukan JDT. Jadi geng, kalau korang tengok kat laman web transfer market, sebenarnya kontrak Pawi ni dengan pasukan JDT telah tamat pada akhir bulan ni, dan ada juga ada source yang mengatakan beliau ni bakal ke pasukan Terengganu. So kat sini mungkin ada 2 option, yang mana JDT akan extend kontrak Pawi dan akan pinjamkan Pawi ke pasukan Terengganu, dan yang kedua adalah memang JDT tak akan extend kontrak Pawi dan Pawi bakal keluar selamanya daripada pasukan JDT untuk ke pasukan Terengganu. Jadi geng, itu hanyalah pandangan aku saja. Kalau korang ada pandangan korang tersendiri, korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi geng, itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Lan, Assalamualaikum.